Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada barisan penganjur dan perusedia Chiping Valley National Education Colloquium. Tahniah di atas penganjuran dan ucapan terima kasih kerana memilih kajian saya untuk dibentangkan di atas platform online ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Cikgu Rohaya binti Muhammad Hatta daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indapura Kulai Johor. Sebagai pendahuluan, marilah saya menerangkan serba sedikit tentang sekolah saya. Sekolah saya merupakan satu-satunya sekolah yang menempatkan murid berkeperluan khas di dalam satu premis yang sama. Semua murid berkeperluan khas diwajibkan untuk tinggal di asrama dan boleh saya katakan sekolah saya merupakan sekolah asrama penuh bagi OKU. Tajuk kajian saya pada hari ini ialah pembelajaran hybrid bagi murid berkeperluan khas dalam pembelajaran amali dandanan rambut. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan kepada semua hadirin apa yang dikatakan dengan pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid merupakan integrasi antara teknologi maklumat ICT dan pengajaran antarmuka. Bentuk pendidikan ini digambarkan sebagai gabungan antara pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di dalam talian dan pembelajaran luar. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah saya menyatukan ketiga-tiga jenis pembelajaran, iaitu pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di dalam talian serta pembelajaran luar di dalam satu konteks, di dalam satu tempat, di dalam satu masa yang sama, yang saya panggil sebagai pembelajaran hybrid. Isunya kenapa saya ingin membuat pembelajaran hybrid ialah apabila pelajar telah pulang ke asrama, terdapat segelintir ibu bapa tidak mahu untuk menghantar anak mereka ke asrama dan sekolah. Ini menyebabkan pembelajaran menjadi terganggu disebabkan pelajar yang telah kembali ke sekolah akan meneruskan pembelajaran mereka. Namun bagaimana pula pelajar yang berada di rumah? Sementara lagi, mereka akan menduduki peperiksaan yang melayakkan mereka untuk mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 2 yang mengandungi satu penilaian pengetahuan, iaitu peperiksaan teori dan amali. Dan peperiksaan itu akan dijalankan seawalnya pada bulan November. Bagaimana silibus dan praktikal itu dapat dikembangkan walaupun pelajar berada di rumah. Kekerapan jam latihan juga mempengaruhi kajian ini dijalankan. Bagi kursus dandanan rambut, peruntukan jam kredit yang perlu dihabiskan bagi pelatih mendapat sijil sepenuhnya adalah sebanyak 363 jam. Sepanjang kemasukan pelajar bermula tahun 2020, Januari 2020 sehinggalah pada masa ini, hanya 283 jam sahaja yang merangkumi 55.27% daripada jumlah jam dapat dicapai. Ini berikutan cuti PKP, PKPB dan PKPP di mana pelatih hanya dapat mempelajari kelas teori secara atas talian sahaja sepanjang pembelajaran itu. Pembelajaran amali sudah tentunya melibatkan pembelajaran bersemuka dan sentuhan ke atas pelanggan perlu dilakukan, yang mana agak mustahil untuk dilakukan pada ketika itu. Objektif saya melakukan kajian ini adalah untuk menambah baik amalan saya dalam konteks pembelajaran dan pengajaran di rumah sepanjang musim PKP dan PKPP bagi mata pelajaran vocational bagi murid dandanan rambut berkeperluan khas menggunakan strategi pembelajaran hybrid dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, saya akan mengenal pasti kemahiran dan pengetahuan amali yang sesuai dipraktikkan dengan pembelajaran hybrid. Yang kedua, apakah kaedah penilaian yang berkesan semasa pembelajaran hybrid bagi mendapatkan pencapaian yang tiada perbezaan antara murid yang berada di dalam talian, murid yang berada di kelas atau murid yang berada di luar. Dan yang ketiga, saya ingin mengkaji kesesuaian pembelajaran hybrid ke atas MBK dandanan rambut. Kerangka kajian saya amat mudah, di mana saya akan mengumpulkan kelima-lima pelajar saya dan saya akan kumpulankan kepada dua, iaitu pembelajaran bersemuka di sekolah dan pembelajaran di atas talian di rumah. Kedua-duanya akan dirangkumkan dalam satu pembelajaran hybrid pada waktu yang sama.
dan mereka akan mengalami pengajaran teori dan pengajaran amali pada ketika itu. Penilaian juga diadakan jalankan serentak pada ketika itu. Okey, selepas pengajaran itu dijalankan, saya akan melakukan analisis data dan pencapaian yang saya akan dapat adalah saya perlu memastikan tiada perbezaan signifikan antara penilaian. Sasaran kajian saya melibatkan 5 orang pelajar tingkatan 5 dalam kursus dandanan rambut aliran vokasional. Murid adalah murid berkeperluan khas yang mengambil kursus Sijen Kemahiran Malaysia tahap 2 daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indah Pura. Bagaimana saya melaksanakan kajian saya? Yang pertama, dalam aktiviti 1, iaitu fasa 1, saya akan membuat satu sesi sumbangsaran bersama dengan ahli-ahli panitia yang lain untuk memilih aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bagi pembelajaran hybrid. Pemilihan aktiviti juga bergantung kepada akses internet, peralatan dan bahan dan tajuk yang akan dipilih. Setelah mengambil kira pengurusan masa dan peruntukan alat bahan yang disediakan, amali hair shampooing iaitu mensyampu rambut dan hair cutting iaitu menggunting rambut dipilih berdasarkan kesesuaian. Aktiviti yang kedua pula, saya akan melakukan persediaan. Bagi memastikan kesediaan murid terhadap pembelajaran amali yang dijalankan, sekolah berinisiatif untuk menghantar sendiri alat bantu mengajar kepada murid di rumah masing-masing pada waktu cuti PKPP. Guru pada mulanya memberitahu murid perlu mengambil kit pembelajaran sendiri yang disediakan dan pada pemberitahuan itu seramai 4/5 orang pelajar telah hadir ke sekolah untuk mendapatkan kit pembelajaran hybrid masing-masing. Namun pelajar yang tinggal jauh iaitu di Merlimau Melaka tidak dapat mengambil akibat tiada pengangkutan dan sebagainya. Oleh itu, guru berinisiatif sendiri menghantar kit pembelajaran hybrid ke Merlimau Melaka. Yang kedua, suasana pembelajaran di dalam kelas. Guru telah menyusun bilik darjah bagi memastikan suasana kerja di dalam kelas dapat diperhatikan oleh mereka yang berada di rumah. Kerana pengajaran akan berlangsung pada waktu yang sama. Memandangkan hanya terdapat 2 orang sahaja MDK yang tidak dapat hadir pada satu-satu masa, perjalanan pembelajaran hybrid dapat dilakukan dengan lancar hanya menggunakan WhatsApp video. Murid yang berada di rumah dapat mempelajari sama seperti apa yang akan mereka belajar. Bagaimana saya mengurus amali hair shampoo? Amali mensyampu rambut melibatkan murid membuat amali menggunakan bahan yang agak rumit dan kerja yang teliti. Kerja amali melibatkan penggunaan bahan basah seperti air dan syampu, memerlukan ruang kerja yang kondusif dan mudah diurus. Pada peringkat permulaan, pengetahuan tentang perkhidmatan pelanggan diajar dan murid diminta mengambil video prosedur melayan pelanggan di tempat kerja. Murid yang berada di rumah dapat menonton video murid yang berada di sekolah buat dan dapat menjawab soalan yang diberikan secara berbalas Telegram. Bagi memulakan amali mensyampu, guru hanya membuat panggilan video secara WhatsApp kepada murid yang berada di rumah dan murid yang berada di rumah melihat amali yang dilakukan oleh rakan mereka secara live. Bagaimana pula pengurusan amali hair cutting? Murid yang berada di sekolah akan membuat guntingan rambut bersama rakan mereka. Manakala murid yang berada di rumah akan membuat guntingan rambut bersama ahli keluarga mereka pada masa yang sama. Bagaimana pula saya mengurus pengurusan penilaian? Platform Google Form digunakan sepenuhnya bagi memberi latihan pengukuhan sama ada di sekolah ataupun di rumah. Sekiranya berada di rumah, murid menjawab secara atas talian dan markah boleh terus didapati oleh guru pada masa yang sama. Murid di sekolah juga boleh memilih sama ada untuk menjawab secara atas talian atau bahan bercetak. Tapi kebanyakan murid memilih untuk menjawab atas talian menggunakan telefon dan komputer bimbit guru. Penilaian secara pemerhatian dilakukan menggunakan skema pemarkahan penilaian prestasi dan borang kriteria prosedur cemerlang. Manakala penilaian kendiri menggunakan borang yang sama bagi murid yang berada di rumah. Setelah beberapa kali dilakukan pembelajaran hybrid dalam kelas,
murid telah berasa lebih selesa dan sudah biasa dengan keadaan itu. Berdasarkan aktiviti pembelajaran hybrid, aktiviti pensyempuan rambut didapati mendapat sambutan menggalakkan daripada keluarga. Berdasarkan pemerhatian, didapati semua MBK dapat melaksanakan amali pensyempuan rambut di rumah menggunakan patung mannequin sebagai model. Kerja amali yang dilakukan oleh MBK yang berada di rumah diperhatikan oleh ahli keluarga yang meminta mereka mensyempuh rambut mereka pula. Hasil amali diberi ulasan oleh keluarga secara langsung. Ini meningkatkan tahap keyakinan murid yang berada di rumah. Bagi PDP bersemuka yang berada di sekolah, latihan berulang dapat dijalankan pada bila-bila masa sewaktu kelas menggunakan patung mannequin kerana SOP COVID-19 tidak membenarkan sentuhan secara langsung sesama rakan. Namun, patung mannequin dan bahan yang banyak di bengkel dalanan rambut membolehkan MBK membuat latihan berulang-ulang. Hasil temu bual berstruktur bersama dengan 3 orang murid yang bersemuka dan 2 orang murid pembelajaran hybrid di rumah menunjukkan kelima-lima mereka bersetuju tentang tajuk yang dipelajari sesuai untuk pembelajaran hybrid. Temu bual juga dijalankan bersama dengan ahli keluarga menggunakan aplikasi WhatsApp, menunjukkan amali yang dipelajari mampu membantu MBK menempatkan diri di alam kerjaya kelab. Pembelajaran hybrid menaikkan kepercayaan ibu bapa dengan kebolehan anak masing-masing kerana MBK melakukan amali di depan mata mereka. Jadual yang ditunjukkan menunjukkan MBK yang terlibat dengan pembelajaran hybrid di rumah iaitu DR3L dan DR4L masih boleh melakukan guntingan rambut sama seperti rakan yang berada di sekolah. Malahan, bilangan pelanggan mereka makin meningkat kerana MBK mencari pelanggan di kalangan keluarga dan jiran terdekat pada bila-bila masa sahaja. Dari segi penilaian, didapati latihan berasaskan Google Form tidak menunjukkan perbezaan yang ketara antara murid yang berada di sekolah dan yang melakukan pembelajaran hybrid di rumah. Malahan, MBK yang melakukan pembelajaran hybrid dapat menjawab dengan baik berbanding dengan mereka yang berada di sekolah didorong dengan bantuan keluarga. Secara refleksinya, guru dapat menggunakan teknik ini seawal yang mungkin bagi mengelakkan keciciran. Tidak bermaksud pelajar yang telah tinggal di asrama, telah tinggal di rumah yang tidak dapat kembali ke sekolah tidak dapat melakukan amali sama seperti mereka yang berada di sekolah. Manakala kaedah penilaian juga boleh dilakukan secara sama rata. Dan yang paling menggembirakan guru adalah bilangan jam kredit bertambah kerana semua pelatih menjalankan tugasan pada masa yang sama. Dan pada masa yang sama, folio pentaksiran dapat dijalankan, penilaian prestasi dapat disiapkan dan folio pelajar dapat disiapkan untuk peperiksaan verifikasi akhir ini. Sekian sahaja pembentangan saya tentang pembelajaran hybrid bagi pembelajaran amali murid berkeperluan khas.